Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Apa khabar keluarga Malaysia? Alhamdulillah kita bersua kembali dalam Bicara Naratif pada malam ini. Seperti kebiasaan, kita bersiaran di saluran berita RTM, TV1 dan juga penerimaan secara dalam talian di RTM Klik. Membuka jendela dan juga lembaran Bicara Naratif pada malam ini, suka untuk saya mengungkap dan juga memetik surah An-Nisa ayat 19 yang mana Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka kerana hendak mengambil kembali sebahagian daripada apa yang kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka kerana mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak, maka ia berkolerasi surah An-Nisa ini dengan topik yang akan kita bincangkan, iaitu hentikan keganasan terhadap wanita. Definisi keganasan itu sendiri sudah pasti membawa satu perspektif yang luas untuk kita melihat bukan sahaja keganasan secara fizikal, tetapi juga keganasan emosi, keganasan seksual, malah bentuk pengabaian dan juga kecuaian terhadap tanggungjawab seorang ketua keluarga terhadap individu yang bernama wanita. Jadi molek kiranya sebagai keluarga Malaysia dan bersangkutan dengan sambutan Bulan Keluarga Malaysia, kita membawakan topik hentikan keganasan terhadap wanita. Malam ini alhamdulillah saya amat berbesar hati untuk bersama dengan tetamu kita yang cukup istimewa. Bersama dengan saya lah Yang Berhormat Datuk Hajah Siti Zailah Muhammad Yusof, Timbalan Menteri Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Juga bersama dengan kita yang berbagi Datuk Dr. Suhaini Kadiman, Ketua Jabatan Anestesiologi Unit Rawatan Hati IJN, merangkap Presiden Papisma. Assalamualaikum, selamat malam. Baby Datuk yang berbagi Datuk. Terima kasih bersama kami pada malam ini. Alhamdulillah satu kesempatan yang cukup mengujakan dan juga alhamdulillah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berjumpa pada malam ini. Mungkin molek kiranya untuk saya mulakan dengan Yang Berhormat Datuk untuk kita menyingkap dan kita memulakan tentang definisi dan juga makna keganasan terhadap wanita mengikut kepada apa yang telah pun dihuraikan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, terima kasih Ismail dan terima kasih juga kepada yang berbahagia Datuk Dr. Suhaini Kadiman, Ketua Jabatan Anestesiologi IJN dan juga sebagai Presiden Papisma yang turut bersama pada malam ini. Alhamdulillah, dan para penonton yang dikasihi sekalian, apabila kita menyebut tentang keganasan terhadap wanita, sebenarnya isu ini sangat menyentuh hati saya. Saya sangat rasa sedih, sangat terkesan. Kenapalah wanita diganasi? Sedangkan wanita itu adalah ibu kita, wanita adalah adik-beradik kita dan wanita adalah anak-anak kita, saudara kita. Jadi kalau kita tengok dari sudut statistik yang dikeluarkan oleh PDRM, didapati daripada Januari hingga September 2021, keganasan rumah tangga saja melibatkan 5,821 kes. Dan daripada 5,821 kes ini, yang menjadi mangsa lelakinya adalah 1,830 kes dan mangsa wanita sudah tentu lebih ramai, iaitu 3,991 kes. Dan paling menyentuh hati kita lagi, yang menjadi mangsa di kalangan kanak-kanak juga ramai. Jadi itulah yang kita harapkan supaya isu ini kita sama-sama tangani bersama, dan kita setiap tahun bulan November, 25 November adalah hari untuk kita melancarkan kempen hentikan keganasan wanita di bawah kementerian kami, di bawah Kementerian Pembangunan Wanita melalui Jabatan Pembangunan Wanita. Jadi kita harapkan insya-Allah kempen ini seluruh dunia sebenarnya, Ismail. Jadi kita mengharapkan kesedaran masyarakat untuk sama-sama kita sayangi wanita. Kita sama-sama menghargai wanita, bukan saja wanita, lelaki dan ahli keluarga kita hendaklah kita hargai. Dan ini selaras dengan firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka dengan cara yang ma'ruf. Ini perintah Allah kepada kita. Betul, betul. Sememangnya sebelum kita beralih kepada apakah antara gagasan kempen yang dilaksanakan dan juga tujuan-tujuan pencegahan dan juga advokasi untuk mendidik untuk mewujudkan keluarga yang harmoni ini, kita juga ingin menganalisis kesan dan juga impaknya keganasan wanita ini bukan sahaja kepada wanita itu sendiri, tetapi keluarga dan juga komuniti. Mungkin ini kesempatan yang baik untuk yang berbagi Dr. Suhaini menceritakan, mewakili juga Papisma, tentang kita mengkaji dan menganalisis kesan yang berlarutan ataupun chain reaction hasil daripada keganasan terhadap wanita itu. Yang berbagi, Datuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia, yang berhormat Timbalan Menteri Datuk Hajah Zailah, Saudara Ismail, terima kasih di atas soalan yang diberikan. Sudah tentu keganasan dalam rumah tangga memberikan impak yang besar kepada keluarga itu sendiri dan juga masyarakat. Tetapi sebelum saya pergi kepada implikasi keganasan dalam rumah tangga, saya suka nak bawa kepada menceritakan berkenaan dengan kenapa kita dijadikan. Wanita itu diciptakan sebagai pasangan kepada lelaki. Yeah. Dan sifat wanita itu sendiri melengkapi sifat seorang lelaki. Begitu juga lelaki itu melengkapi seorang wanita. Dan wanita dan lelaki ini saling melengkapi antara satu dengan lain. Mereka bersatu dalam sebuah unit yang kita panggilkan sebagai keluarga. Yeah. Keluarga ni adalah fungsi asas dalam sebuah masyarakat, sebuah negara, sebuah bangsa. Maka fungsi dalam masyarakat tersebut menjadi asas kepada pembangunan bangsa dan negara tersebut. Sekira gagal keluarga tersebut, maka gagallah bangsa dan masyarakat tersebut. Maka keluarga ini mempunyai beberapa fungsi yang utama. Para sarjana menyatakan bahawa fungsi keluarga ini sebenarnya ada 6 perkara yang asas. Pertamanya, memberikan kesejahteraan emosi kepada ahli keluarga tersebut. Okey, termasuklah memastikan bahawa keluarga tersebut tidak ada menerima sebarang tekanan, dapat mengatasi masalah dengan baik. Keduanya, memastikan kesejahteraan fizikal, memastikan pertumbuhan fizikal, perubatan, kesihatan ahli keluarga tersebut dapat berkembang dengan baik. Yeah. Kesejahteraan ekonomi, okay? Memastikan bahawa keluarga tersebut mendapat nafkah. Memastikan juga kesejahteraan sosial, hubungan antara keluarga dengan jiran dan masyarakat. Yeah. Begitu juga kesejahteraan dari sudut spiritual. Maka semua fungsi ini perlulah berfungsi dengan baik untuk memastikan keluarga tersebut dapat memainkan peranan yang penting dalam masyarakat. Seterusnya, membangunkan negara. Maka apabila berlaku keganasan dalam rumah tangga, ini merupakan suatu gejala ataupun tanda kegagalan sistem keluarga dalam sesebuah masyarakat. Ya. Ini hanya sudah tentu akan menjadi suatu tanda aras yang cukup penting bagi kerajaan untuk mengambil tindakan yang wajar bagi memastikan bahawa gejala tersebut dapat diatasi seawal mungkin. Walaupun statistik yang dinyatakan masih menunjukkan suatu angka yang agak rendah, namun ianya perlu diambil tindakan dengan segera bagi memastikan ianya tidak berlarutan dan berlanjutan. Sebab keganasan dalam rumah tangga ini, dia boleh menimbulkan suatu kitaran. Kita panggil sebagai kitaran keganasan. Dia ada 4 fasa. Pertamanya, fasa tekanan. Macam kita sekarang ini berlaku dalam keadaan fasa pandemik COVID-19, berlaku tekanan kepada ketua keluarga, maka tekanan tersebut boleh membawa kepada fasa kedua, iaitu fasa keganasan. Mungkin selepas daripada berlakunya keganasan dalam rumah tangga, seorang bapa merasa bersalah, maka dia memohon maaf. Okey? Dan berlaku fasa aman selepas daripada itu. Namun sekiranya fasa tersebut berulang balik semula kepada fasa tekanan, maka keganasan akan berulang balik semula dalam rumah tangga tersebut. Dan kitaran yang berulang ini akan menghasilkan ketidakharmonian dalam rumah tangga. Fungsi keluarga, ke-6 fungsi keluarga tersebut akan diganggu gugat dan keluarga tersebut tidak akan dapat berfungsi dengan baik dan melahirkan suatu generasi yang tidak dapat berperanan dengan baik dalam masyarakat, dan ini juga akan berlanjutan menjadi suatu kitaran pula dalam masyarakat. Seterusnya, sekiranya tidak dibendung dengan baik, akan menyebabkan keseluruhan masyarakat dan bangsa tersebut akan musnah, sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam banyak sejarah tamadun manusia yang telah sama-sama kita maklum berdasarkan kepada apa yang dibacakan kepada kita sebelum daripada ini. Jadi ini kita kena elakkan. Sebab itu kita perlu menghentikan kitaran itu supaya ia tidak berlarutan kepada anak cucu ataupun ia diteruskan oleh generasi yang seterusnya, dan amat penting untuk kita memberikan pendidikan dan juga advokasi kepada generasi terkini tentang menghormati individu yang bernama
bernama wanita ataupun menghormati hak seorang wanita. Yang berhormat Datuk, dalam perspektif Islam sudah pastinya sememangnya lelaki itu diibaratkan sebagai ketua keluarga yang akan menyara keluarga dan akan menjadi suatu pimpinan kepada sebuah keluarga, dan wanita sebagai pengikutnya. Tetapi itu tidak bermakna Islam menghalalkan untuk sebarang bentuk penderaan ataupun keganasan terhadap individu yang bernama wanita. Jadi bagaimana Datuk melihat punca-punca keganasan terhadap wanita ini apabila berlakunya eksploitasi terhadap kedudukan wanita itu dan juga eksploitasi terhadap bagaimana wanita itu diletakkan pada kedudukan yang berbeza dengan lelaki. Jadi apa pandangan yang berhormat Datuk mengenai punca-punca yang berlakunya keganasan terhadap wanita ini? Ya, terima kasih Ismail. Kalau kita lihat sebenarnya keganasan terhadap wanita ni bermula daripada zaman jahiliah. Sebenarnya kitaran daripada zaman jahiliah. Kalau di zaman jahiliah dulu, mereka apabila lahir saja anak perempuan, mereka akan bunuh anak perempuan. Dan apabila seorang wanita yang kematian suami di zaman jahiliah dulu, mereka ada yang mengurung isteri itu sampai 1 tahun. Maknanya ini tanda bergabung. Ini zaman jahiliah. Dan ada yang tak boleh mandi, tak boleh potong kuku. Cuba bayangkan, tak boleh potong rambut. Ini amalan-amalan di zaman jahiliah. Dan Islam datang sebagai solusi sebenarnya. Bagaimana Islam mengangkat darjat wanita. Jadi sebenarnya keganasan terhadap wanita ini adalah amalan daripada zaman jahiliah lagi. Jadi sebab itulah kita sangat menentang, dan dalam menghentikan keganasan terhadap wanita ini adalah perlu kepada kerjasama daripada semua pihak. Jadi kita melihat keganasan ini berbagai aspek, berbagai punca. Jadi di antara kita melihat bukan semata-mata hanya keganasan dari sudut fizikal yang kita fahami, ada juga yang penderaan punca daripada emosi, dan ada juga yang kadang-kadang bagaimana mereka mengganasi bukan semata-mata isteri, kadang-kadang ibu ada jadi mangsa, kadang-kadang adik-beradik, ada kawan-kawan jiran-jiran, mereka tidak bertanggungjawab. Jadi saya mengharapkan supaya masyarakat semua sedar dalam kempen kita untuk hentikan apa juga bentuk keganasan terhadap wanita, termasuk juga sebagaimana disebut Ismail tadi, eksploitasi terhadap wanita. Wanita juga perlu dihormati maruahnya. Jadi saya menyeru kepada wanita-wanita Malaysia, khususnya rakyat Malaysia di luar sana, sama-sama memelihara maruah. Bukan saja kita kempen memberi kesedaran masyarakat supaya jaga wanita, pelihara maruah wanita, tapi diri kita sendiri kena jaga maruah diri kita sebagai wanita. Jangan biarkan diri kita diganasi, jangan biarkan diri kita dieksploitasi. Kadang-kadang dalam masyarakat kini, kadang-kadang mereka nak iklan produk, Ismail. Ada yang kadang-kadang menggadai maruah kerana nak iklan produk saja. Maknanya seolah-olah akhlak kita itu tak mencerminkan akhlak kita sebagai seorang wanita yang baik, seorang yang berakhlak tinggi dan mulia. Dan jangan membuka ruang kepada mereka-mereka untuk mengambil kesempatan di atas ruang yang kita sediakan ini. Jadi sebab itulah kita sangat mengharapkan dalam satu keluarga ini pentingnya adanya kepimpinan dalam keluarga. Lelaki bertanggungjawab terhadap ahli keluarga, wanita pun juga ada tanggungjawab. Dan lelaki ini Allah SWT lebihkan kekuatan padanya sebagai pemimpin dalam satu keluarga. Konsep wali dalam Islam itu bukan semata-mata wali semasa akad nikah, tetapi wali di sini ialah ada pemimpin. Dia bertanggungjawab memastikan supaya ahli dalam keluarga ini dipelihara, dijaga maruahnya, dijaga keselamatannya, dijaga dari semua sudut. Jadi sebab itu apabila kita tengok tentang perkara-perkara yang menjadi punca keganasan rumah tangga ni, di antaranya panas baran, di antaranya dadah, di antaranya sisi faham yang kecil-kecil. Jadi perkara ni sebenarnya bukan isu besar, tapi boleh ditangani sekiranya ahli keluarga itu mempunyai jati diri. Jadi sebab itulah penyelesaian utama dan menyelesaikan apa juga permasalahan kembali kepada Islam sebenarnya. Islam adalah penyelesaian, sebab Islam ini adalah satu cara hidup yang lengkap yang telah diturunkan oleh Allah untuk manusia, pencipta manusia, yang telah memberi panduan bagaimana untuk kita membina keluarga yang baik. Masya Allah, Masya Allah. Sudah pastinya mengangkat dan juga membela hak wanita itu tidak bermaksud kita menafikan tanggungjawab lelaki. Kedua-duanya perlu bergerak seiring untuk mewujudkan sebuah keluarga yang harmoni. Sedikit berkongsi dengan yang berbagi Datuk Husaini untuk kita bercerita tentang kebanyakan wanita yang menjadi mangsa ini tidak menjumpai jalan keluar ataupun dibelenggu dalam satu kepompong ataupun dalam satu cengkaman yang mana mereka tidak tahu bagaimana untuk keluar daripada cengkaman ini. Dan maka itu diwujudkan di bawah Papisma juga beberapa inisiatif. Jadi mungkin pendahuluan ini boleh diceritakan tentang inisiatif awal yang digerakkan oleh Papisma dalam membantu mereka, membantu wanita, malah komuniti untuk meleraikan permasalahan ini, Datuk.
Terima kasih Saudara Ismail. Papisma sebagai sebuah badan bukan kerajaan, NGO, kita mempunyai peranan untuk melakukan kerja-kerja advokasi dan juga melobi polisi-polisi tertentu yang kami rasakan penting untuk pembangunan masyarakat. Dan alhamdulillah kedudukan kami sebagai NGO juga membolehkan kami untuk terjun ke dalam masyarakat bersama-sama dengan masyarakat. Maka hasil perbincangan antara kami dan juga pihak Kementerian yang berhormat Timbalan Menteri, alhamdulillah kita telah berjaya untuk menerima suatu cadangan daripada pihak kementerian agar menjadikan Papisma sebagai rakan strategik bagi membolehkan Kementerian Wanita dan Pembangunan Masyarakat untuk melaksanakan suatu program yang amat penting bagi mengurangkan kejadian keganasan rumah tangga ataupun keganasan terhadap wanita dalam masyarakat. Kami merasakan bahawa komposisi ahli yang kami miliki mampu untuk membantu melaksanakan program tersebut dengan baik di dalam masyarakat. Maka skuad wajah telah dipilih untuk dilaksanakan. Ahli skuad wajah mempunyai 3 peranan yang utama. Pertamanya untuk mempunyai kesedaran dan juga ilmu berkenaan dengan keganasan terhadap wanita dan juga rumah tangga. Keduanya, ahli skuad wajah kami harapkan dapat mempunyai kemahiran. Kemahiran untuk membantu mereka yang menjadi mangsa keganasan. Dan yang ketiganya, ahli skuad wajah juga diharapkan dapat menjadi kumpulan sokongan untuk memberikan bantuan sokongan kepada mereka yang memerlukan. Maka bagi memberikan kesedaran dan juga ilmu kepada mereka yang berminat, maka kami telah melaksanakan program-program melalui Facebook, melalui YouTube, Instagram, Twitter dan sebagainya untuk menyebarkan maklumat dan juga ilmu. Latihan pula kami laksanakan melalui secara atas talian, melalui webinar yang kita laksanakan. Maklumlah sekarang ni masih lagi kita berada pada fasa pemilihan, maka kita tidak mahu dalam kegahirahan kita untuk membantu masyarakat, kita pula menjadi punca perebakan kepada COVID-19. Maka kita mengambil inisiatif untuk melaksanakan program ini secara atas talian terlebih dahulu. InsyaAllah di hari kemudian sekiranya keadaan membenarkan, kita akan laksanakan program yang lebih mesra secara bersemuka. Dan kami juga memberikan latihan apa yang kita namakan sebagai psychological first aid. Yang kita gunakan pendekatan EARS, empathy, atensi, respons dan juga sokongan. Maka inilah yang dapat kita bantu, inilah juga yang dapat kita laksanakan. Dan saya ingin menyeru kepada seluruh masyarakat di luar sana yang berumur 18 tahun dan ke atas untuk bersama-sama dengan Papisma dan juga Kementerian Pembangunan Wanita, Pembangunan dan Kemajuan Masyarakat untuk memastikan bahawa keganasan terhadap wanita dan juga rumah tangga dapat kita benteras sama sekali, insya-Allah. Insya-Allah ini boleh dijadikan instrumen untuk kita bersama-sama bukan saja membantu wanita tetapi juga membantu mereka yang menjadi mangsa dalam isu penderaan dan juga keganasan ini. Yang berbagi Datuk dan juga yang berhormat Datuk, kita nak berjeda seketika, semuanya kembali nanti dalam Bicara Naratif. Ya, bersama kembali dalam Bicara Naratif. Hadis riwayat Al-Bukhari menyatakan bahawasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, wanita itu adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan bertanggungjawab tentang kepimpinannya. Maka dalam perihal ini, darjat wanita itu diangkat dalam Islam supaya kita melihat bagaimana wanita juga terlibat langsung dalam kepimpinan sesebuah keluarga, komuniti dan juga negara. Untuk kita bercakap perihal tentang bagaimana punca-punca keganasan rumah tangga terhadap wanita ini juga berlaku, boleh kiranya kita mulakan dengan yang berhormat Datuk untuk kita bercerita lebih lanjut. Sudah pasti didikan dalam keluarga itu penting untuk seperti yang dikatakan Datuk Suhaini tadi, untuk kita menghentikan rantaian keganasan itu. Dan sudah pasti hubungan baik dengan ibu ataupun figura wanita dalam keluarga itu juga mencerminkan apakah perilaku, set tingkah laku anak-anak yang akan dibentuk untuk menjadi pemimpin keluarga kelak, khususnya pada anak-anak lelaki. Bagaimana yang berhormat Datuk melihat perkara-perkara berkaitan tentang penerusan amalan keluarga, didikan keluarga ini juga penyumbang utama kepada bagaimana isu ini boleh dipanteras, Datuk? Ya, Masya Allah. Terima kasih Ismail.
Ismail. Memang inilah yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan jagalah ahli keluarga kamu daripada api neraka. Bermakna dalam kita nak membentuk keluarga yang baik bermula daripada diri kita dulu. Maknanya kalau seorang ibu, seorang bapa, dia mesti menjadi kedua, menjadi contoh dalam keluarga. Daripada tarbiyah ibu yang baik, ayah yang baik akan membentuk sikap anak-anak. Sebab ibu ini sebenarnya, ibu bapa pencorak masa depan anak-anak. Mereka yang akan seperti ibarat kain putih, bayi yang dilahirkan, maka ibu bapa lah yang akan mencorakkannya. Sama ada dia menjadi bentuk macam mana masa depan anak-anak dia. Jadi sebab itulah peranan ibu bapa sangat penting. Sekiranya ibu bapa menunjukkan sikap panas baran dalam keluarga, ataupun bapa panas baran dalam keluarga, mungkin akan dicontohi oleh anak-anak apabila dia berumah tangga. Jadi sebab itulah saya menyeru kepada ibu bapa mesti kena jadi contoh tauladan yang baik. Sebab kita ingin nak lahirkan keluarga yang baik. Sebagaimana hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk kita lahir keluarga yang baik, maka bermula daripada keluarga. Dan alhamdulillah kami di Kementerian Pembangunan Wanita telah mengadakan berbagai program Ismail dalam kita menangani isu keganasan rumah tangga, iaitu di antaranya ialah kita mengadakan satu jawatan kuasa khas. Kita mewujudkan satu jawatan kuasa keganasan terhadap wanita yang melibatkan pelbagai kementerian, merentasi pelbagai kementerian yang melibatkan termasuk Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Peguam Negara, JAKIM, Jabatan Kehakiman Syariah, Immigration, dan termasuk juga NGO-NGO. Dan saya mengambil kesempatan ini mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Suhaini selaku Presiden Pepisma, yang sebenarnya ini adalah satu kerjasama kita dengan NGO untuk dalam kita sama-sama untuk bagaimana untuk kita menangani isu keganasan terhadap wanita melalui skop wajah yang kita wujudkan. Dan saya ucap tahniah alhamdulillah sehingga terkini, sehingga semalam, di mana jumlah pendaftaran skop wajah kita sudah mencecah 92,099 orang. Jadi kita meletakkan target alhamdulillah 100,000 dalam masa tempoh 100 hari, insya-Allah kita doakan capai dan mungkin lebih daripada 100,000. Sebab sekarang ada 92,099 orang. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua pihak yang sudi menyertai skop wajah. Mungkin ini juga akan menjadi saham kita sebenarnya dalam kita membina sebuah keluarga yang sejahtera. Dan dalam kementerian juga kita membentuk beberapa jawatan kuasa, termasuk jawatan kuasa advokasi, pembangunan kapasiti, jawatan kuasa kerja pelindungan, dan juga jawatan kuasa kerja data. Ini semua yang melibatkan agensi-agensi di bawah kami dalam menangani isu yang berkaitan dengan kementerian berkaitan dengan keganasan rumah tangga, keganasan terhadap wanita. Dan kita lihat juga dalam bajet tahun 2022 ni, kita lihat kerajaan juga telah memperuntukkan banyak perkara dalam membantu untuk memperkasakan wanita, termasuk RM 13 juta dalam pemerkasaan D11. D11 di bawah PDRM ini adalah satu agensi yang sangat penting sebenarnya yang punya kerjasama rapat dengan kami dalam menangani isu-isu berkaitan dengan keganasan terhadap wanita, kanak-kanak. Alhamdulillah. Dan begitu juga 10 juta ringgit diperuntukkan dalam bajet 2022 untuk skop wajah dan 4.5 juta untuk penambahan pusat sokongan sosial setempat. PSSS ni adalah satu pusat yang kita wujudkan sebagai tempat untuk memudahkan masyarakat menyatakan masalah mereka. Contoh, kalau mereka mungkin nak pergi ke nak buat aduan, mereka jauh, mereka boleh kepada pusat PSS yang kita sediakan. Dan pusat PSS yang kita sediakan ini ada dua bentuk. Ada yang statik dan ada juga dalam bentuk mobile. Maknanya kita buat mobile bergerak turun ke pedalaman-pedalaman termasuk Sabah dan Sarawak untuk menangani isu-isu dan aduan-aduan yang mungkin akan ditengahkan terutama berkaitan dengan keperluan wanita. Dan begitu juga RM 10 juta diperuntukkan untuk penambahan pusat perlindungan khas wanita. Dan banyak lagi sebenarnya Ismail yang disediakan. Selain daripada itu, kita juga menyediakan talian khas, talian kasih 15999 dan juga talian WhatsApp 019261599. Jadi tidak ada isu, maknanya sekiranya berlaku masalah yang melibatkan keganasan, yang melibatkan apa-apa juga penderaan dan sebagainya, terus berhubung dengan talian kasih kami ataupun terus kepada pejabat JKM terdekat ataupun kepada pusat PSSS kami ataupun melalui
skuad wajah kami untuk melaporkan supaya kita dapat menghubungkan pada agensi-agensi yang bertanggungjawab untuk membantu mereka yang diganasi. Instrumen ataupun platform yang disebutkan oleh Yang Berhormat Datuk itu bukan saja untuk keganasan berbentuk fizikal, tapi banyak juga jenis penderaan ataupun pengabaian yang boleh dilaporkan. Jadi apakah mungkin beberapa faktor-faktor ataupun jenis-jenis pengabaian dan juga keganasan itu juga turut boleh dikongsikan oleh mangsa ataupun mereka merasakan berada dalam kepompong keganasan tersebut, Datuk? Ya. Maknanya keganasan ni ada pelbagai bentuk. Ada juga dalam bentuk fizikal, ada dalam bentuk emosi, ada juga dalam bentuk tekanan ekonomi, macam-macam bentuk keganasan. Jadi apa juga bentuk, sekiranya mereka perlu kepada sokongan psikologi, kita ada pegawai psikologi kita di bawah lembaga kaunselor Malaysia yang berada di bawah kementerian kami yang sentiasa bersedia untuk membantu. Dan insya-Allah sekiranya mereka memerlukan bantuan, contohnya apabila mereka terkesan, mereka terpaksa keluar daripada rumah, mereka tak tahu tempat melindung, di bawah Jabatan Pembangunan Wanita kita ada rumah tempat selamat dan rumah perlindungan. Jadi kita ada 39 tempat selamat dan kita ada 2 rumah tempat perlindungan yang bersedia melindungi mereka yang diganasi. Dan bukan setakat itu saja, baru ini kita telah mengadakan kerjasama dengan Jabatan Agama dan Kementerian Agama, iaitu untuk kita menjadikan masjid sebagai pusat transit untuk mangsa-mangsa keganasan. Jadi mereka yang susah nak pergi ke jabatan, nak cepat, mungkin boleh pergi ke masjid-masjid yang kita senaraikan, di mana di Wilayah Persekutuan kita dah ada senaraikan masjid Wilayah Persekutuan, termasuk masjid Wilayah Persekutuan sendiri, 2 masjid di Wilayah Persekutuan dan termasuk 12 pusat yang kita jadikan masjid di pusat aduan. Dan sekarang ni kami sedang dalam perundingan juga dengan kerajaan-kerajaan negeri untuk kita jadikan di masjid-masjid di seluruh negara untuk dijadikan pusat transit untuk keganasan wanita dan juga pusat aduan. Sebab masjid ni di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, kelulusan daripada kerajaan negeri dululah. Jadi kita harapkan insya-Allah perkara ini dapat dimanfaatkan, dan bukan setakat masjid, kita juga buka peluang juga kepada rumah-rumah ibadat yang lain. Mungkin agama-agama yang lain yang non-muslim boleh menjadikan tempat-tempat yang lebih yang sesuai untuk sebagai pusat transit masa keganasan. Masya-Allah, banyak platform yang disediakan untuk membantu bukan saja mereka yang terlibat secara langsung dalam keganasan ini, tetapi yang dirasakan memerlukan perlindungan dan untuk mencari perlindungan. Yang berbagi, Datuk, suka untuk saya melihat kembali lelaki ini ataupun suami ini digambarkan ibarat syurga buat isterinya, tetapi kita tidak mahu disebabkan keganasan itu, rumah itu menjadi ibarat neraka dunia buat si isteri ataupun anak-anak ataupun keluarga itu sendiri. Jadi bagaimana perihal kita menceritakan tanggungjawab lelaki itu bukan saja sebagai pemimpin keluarga, breadwinner ataupun orang yang memberikan pendapatan ataupun memberikan beras lah secara kita kata kasarnya untuk keluarga, tetapi juga untuk menjaga psikologi, emosi dan juga kebajikan isteri dan anak-anaknya. Apa yang boleh digarap tentang peranan lelaki dalam pembentukan keluarga yang harmoni ini, Datuk? Terima kasih Saudara Ismail, Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya seorang lelaki, maka saya bercakap bagi pihak lelaki, peranan lelaki dalam memastikan keluarga kita menjadi bahagia. Tapi sebelum saya ulas berkenaan dengan peranan lelaki, mungkin saya nak bawakan sepotong ayat Al-Quran daripada surah Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sadaqallahul azim. Diciptakan kematian dan kehidupan itu kerana Allah ingin melihat siapakah di antara kita yang terlebih baik amalannya. Maka ini menjadi suatu pegangan kehidupan kepada bukan sahaja lelaki tetapi juga kepada wanita juga. Bahawa tujuan kehidupan kita adalah untuk sentiasa berlaku baik. Berlaku baik antara lelaki dan wanita, dan antara wanita terhadap lelaki juga. Sebab dalam statistik yang disebutkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi, ada juga keganasan yang berlaku ke atas lelaki. Maka dia bersifat timbal balas. Dua-dua perlu saling berkelakuan baik antara satu dengan lain, terutamanya dalam keluarga. Institusi keluarga ni dia sebenarnya adalah umpama perniagaan. Kehidupan ni umpama perniagaan. Maka dalam perniagaan kita ada rakan perniagaan kita. Sudah tentu visi ataupun tujuan perniagaan adalah untuk mendapatkan keuntungan. Maka untuk kita mendapatkan keuntungan di atas muka bumi ini melalui kehidupan yang kita lalui, sudah tentu kita perlu berusaha sebaik mungkin dengan rakan perniagaan kita untuk mendapatkan tujuan perniagaan tersebut.
Maka tujuan kehidupan ini untuk kita melaksanakan kebaikan, dan isteri kita sebagai rakan kita, partner kita, yang sama levelnya dengan kita, sudah tentu perlulah kita berlaku baik bagi memastikan keluarga tersebut mendapat keuntungan di atas muka bumi ini. Ini adalah suatu konsep yang kita kena fahami. Ar-rijalun qawamun 'alan nisa. Ya. Qawam. Maksud qawam tu, walaupun kebanyakan orang mentafsirkan dia sebagai ketua ataupun pemimpin, tetapi fungsi dia, tafsiran sebenarnya melebihi daripada pemimpin dan juga ketua. Ianya juga adalah orang yang bertanggungjawab. Ianya juga adalah orang yang melaksanakan amanah. Ianya jugalah orang yang melindungi. Ianya jugalah orang yang melaksanakan tanggungjawab memberikan nafkah yang sepatutnya, menjadi pelindung, pendidik, pembimbing kepada bukan sahaja wanita tetapi seluruh isi keluarga. Itulah maksud qawam yang sebenarnya. Maka bagaimana untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut, fungsi tersebut, seorang lelaki melakukan keganasan terhadap isteri dan keluarganya. Sudah tentu ianya tidak bertepatan sama sekali dengan apa yang kita telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini sangat jelas melalui sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, yang maksudnya lebih kurang, sebaik-baik kalian adalah yang berlaku baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik melakukan kebaikan kepada keluargaku. Masya Allah, Masya Allah. Okay, mafhum hadis. Maka saya ingin menyeru kepada seluruh lelaki yang berada di luar sana untuk kita pertama sekali sedar. Okay, sedar akan tanggungjawab kita bahawa tujuan kehidupan kita untuk melaksanakan kebaikan, dan kita perlu melaksanakan kebaikan pertama-tamanya kepada isteri dan keluarga kita. Ya. Okey. Bagaimana nak melaksanakan kebaikan tersebut sudah tentu memerlukan ilmu. Kita perlu cari ilmu, kaedah-kaedah psikologi, emosi, pendekatan dan sebagainya. Sudah tentu keluarga ini tidak akan dapat mengelak daripada dilandai badai, dilandai badai, dilandai gelora dan sebagainya. Maka tekanan-tekanan yang dihadapi perlulah dihadapi dengan ilmu, agar tekanan tersebut dapat dihadapi melalui kerjasama, partnership yang kita wujudkan antara suami dan isteri, dan bukannya menjadikan isteri sebagai tempat kita melepaskan tekanan ataupun stres tersebut. Seruan saya kepada seluruh kaum lelaki, binalah jati diri, binalah kepribadian yang baik, binalah rumah kita, keluarga Malaysia, keluarga kita dan juga syurga bagi kita. Okey, dan kita binalah keluarga kita agar keluarga ini dapat menjadi asas yang memberikan sumbangan kepada pembinaan Malaysia yang lebih cemerlang. InsyaAllah. Usia kita baru 64 tahun. Kita tidak mahu kegagalan dalam rumah tangga yang menjadi unit asas dalam negara kita menjadi punca kepada keruntuhan negara kita. Na'udzubillahi min zalik. InsyaAllah, insyaAllah. Sudah pasti dalam kita melayari bahtera ada geloranya, tetapi tidak bermakna harus karam di tengah lautan. Yang berbagi Datuk, yang berhormat Datuk, kita nak berjeda seketika, semuanya kembali dalam Bicara Naratif. Alhamdulillah, kita bersua kembali dalam Bicara Naratif bersama Yang Berhormat Datuk Hajah Siti Zuhailah dan juga Yang Berbagi Datuk Dr. Suhaini. Yang Berhormat Datuk, amat molek untuk kita membawakan naratif penceritaan pada malam ini bersempena dengan sambutan Bulan Keluarga Malaysia yang dilancarkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri. Maka dalam perihal memperkasakan wanita, tidak lupa juga kita memperkasakan institusi ataupun peranan golongan lelaki juga disekalikan dalam memperkasakan peranan keluarga itu sendiri. Jadi bagaimana Yang Berhormat Datuk melihat memperkasakan itu merupakan bukan satu tugas yang mudah, tetapi tidak mustahil untuk dilaksanakan bagi kesemua pihak yang terlibat dalam perihal permasalahan keluarga ini. Ya, terima kasih Ismail, berbagai Datuk, dan kepada penonton yang dikasihi sekalian. Apabila kita mencarakan untuk bagaimana untuk kita perkasakan wanita, sebenarnya Islam telah memperkasakan wanita dan memertabakkan wanita ribu tahun yang dulu lagi, dan Islam menentang segala bentuk keganasan wanita ribu tahun yang dulu lagi sebelum Barat memperjuangkan.
Sebab kita lihat bagaimana kedatangan Rasulullah SAW mengangkat maruah dan darjat wanita. Jadi begitulah cantiknya Islam datang kepada kita untuk menyelamatkan keluarga wanita, dan bukan setakat wanita, malah kita Islam mengajar kita untuk menghormati semua kaum, semua sama ada lelaki dan wanita, mereka perlu dihargai dan dihormati. Dan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, lelaki terbaik adalah lelaki yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Maknanya bagaimana penghargaan yang tinggi yang telah diletakkan oleh Allah kepada seorang suami, seorang ayah yang melakukan yang terbaik kepada ahli keluarganya. Di dalam melaksanakan pembentukan sebuah keluarga, keluarga sudah tentu akan adanya lelaki, akan adanya wanita, akan adanya ibu, akan adanya ayah. Jadi kedua-dua lelaki dan wanita ini ada peranan. Mereka seharusnya memainkan peranan yang penting bagaimana untuk menjadikan keluarga yang terbaik. Jadi sebab itulah kita mengharapkan dalam kita menangani semua isu terutama berkaitan dengan masalah-masalah keganasan yang ada dalam negara kita, yang kita tahu statistiknya 31.4% yang mana lelaki jadi mangsa, tapi yang ramainya 68.5% wanita jadi mangsa. Walaupun jumlahnya hanya 5,821 kes keganasan yang dilaporkan, tetapi ramai lagi sebenarnya di luar sana lelaki yang baik, ibu yang baik, anak yang baik. Kita sangat kagum dan kita ucap terima kasih mereka yang berjaya menjadi ayah yang baik, anak yang baik. Tetapi kita jangan menganggap kecil walaupun angka itu hanya 5,821, sebab dia boleh menjadi barah kepada negara sekiranya perkara ini tidak ditangani. Jadi dalam menangani isu berkaitan dengan keganasan terhadap wanita, dan ini saya mengharapkan yang pertama ialah mesti kita perkasakan ahli keluarga itu sendiri. Lelaki perlu diperkasakan dan wanita juga perlu diperkasakan dengan ilmu, dengan kepahaman, dengan amalan, dengan akhlak. Dan kita mestilah tingkatkan juga iaitu bagaimana memahami peranan dan tanggungjawab dalam membentuk keluarga ini. Dia ada soal jawab di akhirat. Dia bukan semata-mata hanya hidup membentuk keluarga di sini. Seorang ayah yang mengganasi anak-anak ataupun seorang lelaki yang tak kira lelaki ini suami ke kakak ke abang ke, sekiranya dia melakukan kezaliman terhadap ahli keluarga ataupun mana-mana wanita di luar sana, dia bukan setakat dapat balasan di dunia, dia ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah kita harapkan supaya semua pihak bertanggungjawab untuk sama-sama tangani isu ini. Dan kebetulan di bulan November ini bulan sambutan Hari Keluarga Malaysia, dan setiap bulan November sebenarnya Ismail kita ada sambutan bulan keluarga, dan kebetulan dengan hasrat yang amat berhormat Perdana Menteri, kita jadikan bulan perasmian pelancaran bulan keluarga ini pada bulan November. Dan sebenarnya pada bulan November juga adalah hari untuk kita kempen hentikan keganasan terhadap wanita. Jadi sekiranya keluarga ni baik, insya-Allah keganasan tidak akan berlaku. Insya-Allah. Jadi itulah yang kita harapkan, insya-Allah kita dapat melahirkan masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang sentiasa harmoni, sebagaimana yang sentiasa menjaga hubungan komunikasi dan kasih sayang, sentiasa menghormati. Insya-Allah kita dapat melahirkan keluarga yang bahagia, insya-Allah. Insya-Allah, insya-Allah. Seketika tadi saya ada menyoalkan kepada yang berbahagia Dr. Husaini berkaitan tentang peranan lelaki. Kalau kita bertanyakan apakah contoh yang terbaik untuk dijadikan satu rujukan untuk kita membentuk keluarga bahagia dan juga membentuk seorang pemimpin keluarga, sudah pasti kepribadian baginda Rasulullah SAW adalah contoh yang paling baik dan paling tepat untuk kita jadikan rujukan. Dalam perihal ini, bagaimana kita mengasimilasikan amalan, sunnah dan juga pesanan yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam bukan saja kita membentuk sebuah keluarga, tetapi juga untuk kita menjadikan lelaki itu sebagai pemimpin yang berkualiti, berkaliber dalam membentuk dan juga memimpin wanitanya ataupun memimpin keluarganya, Datuk. Terima kasih Saudara Ismail yang berhormat Timbalan Menteri. Memanglah personaliti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi suatu contoh teladan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi suatu contoh yang melakukan kebaikan kepada keluarga. Terlalu banyak dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan perkara tersebut. Dan saya amat tertarik dengan pernyataan yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri sebentar tadi berkenaan dengan kedudukan wanita dalam Islam. Sebenarnya kedudukan wanita dalam Islam ini sangat mulia. Namun begitu, di luar sana terdapat suara-suara yang menyatakan seolah-olah
kedudukan wanita ini adalah sebagai warga kelas kedua, dengan mengambil segmen-segmen tertentu yang tidak secara komprehensif, mengenengahkan isu faraid contohnya, mengenengahkan ketidakadilan tolak itu berada pada tangan lelaki contohnya. Tetapi semua perkara tersebut perlu dilihat secara komprehensif. Islam secara komprehensif telah meletakkan kedudukan yang amat mulia kepada wanita, dan ini perlulah dilihat dalam banyak ayat-ayat Al-Quran yang dinyatakan dalam banyak surah-surah yang diturunkan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukuplah saya nyatakan surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Maryam. Terlalu banyak menceritakan berkenaan dengan keutamaan wanita, bagaimana keistimewaan wanita, bagaimana peranan wanita membentuk jati diri kepada para nabi, membentuk jati diri keluarga yang menjadi sebutan dalam Al-Quran, sehingga memainkan peranan yang cukup penting dalam masyarakat. Maka ini perlulah difahami oleh semua orang, termasuklah lelaki. Maka bagaimana kita nak menyampaikan hasrat tersebut ataupun menyampaikan maklumat tersebut sudah tentu melalui pelbagai wadah, dan salah satunya sudah tentu inisiatif yang telah diambil oleh Jabatan Pembangunan Wanita di Kementerian Pembangunan Wanita dan Kemajuan Masyarakat dengan melaksanakan inisiatif skuad wajah. YB Timbalan Menteri tadi ada menyebut kita telah dapat mencapai sasaran setakat pada hari ini seramai 92,000 penyertaan dalam skuad wadah. Alhamdulillah, terima kasih di atas kerjasama yang diberikan oleh pihak kementerian. Namun saya amat tertarik apabila melihat dengan lebih mendalam kepada statistik tersebut, orang lelaki yang menyertai hanyalah 6,000 orang. Saya baru nak mendaftar. InsyaAllah tambah seorang lagi. Maka saya ingin mempersilakan saudara Ismail lepas daripada ini terus mendaftar sebagai ahli skuad wajah. Jadilah lelaki yang pertama malam ini mendaftar menjadi ahli skuad wajah. Dan kita menyeru kepada semua lelaki untuk mendaftar sebagai ahli skuad wajah. Daripada program yang kita cuba sampaikan, insya-Allah kita akan dapat memberikan ilmu, maklumat, kemahiran bagaimana kita dapat menjadi insan yang lebih baik sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, seterusnya mencapai matlamat diciptakan kita di atas muka bumi ini, insya-Allah. Insya-Allah. Yang berbagi Datuk, yang berhormat Datuk, kita nak kembali berjalan seketika sebelum kita merumuskan bicara naratif pada malam ini. Kembali selepas ini. Ya, kita bersua kembali dalam bicara naratif untuk kita merumuskan pada malam ini. Terus saja kepada yang berbagi Datuk Dr. Husaini. Sudah pasti kita tahu ada kes yang dilaporkan, sudah ada yang terjebak menjadi mangsa ataupun menjadi pelakunya. Namun untuk kita memulihkan situasi ini, membawa kepada jalan keluar, bagaimana lagi ia boleh dijadikan satu alternatif untuk kita membantu mereka yang sudah berada dalam kepompong belenggu masalah ini. Yang berbagi Datuk. Saudara Ismail yang berhormat Timbalan Menteri, terima kasih. Sebagaimana yang saya nyatakan sebentar tadi, bahawa fungsi lelaki ini melengkapi fungsi wanita dan fungsi wanita melengkapi fungsi lelaki. Ianya perlu antara satu dengan yang lain. Tidak mungkin lelaki itu boleh hidup sendirian dan tidak mungkin wanita itu boleh hidup sendirian. Namun akibat daripada tekanan yang kita hadapi, mungkin ada di kalangan kita yang terjebak kepada keganasan. Tidak dapat dinafikan, kadang-kadang tekanan yang begitu mendesak, dan kekurang upayaan sama ada lelaki ataupun wanita tersebut dalam menangani tekanan yang dihadapi menyebabkan mereka terjerumus kepada keganasan dalam rumah tangga. Jadi bagi mereka yang telah terjebak kepada keganasan rumah tangga, tidak terlewat untuk mereka kembali memutuskan rantaian keganasan rumah tangga tersebut. Maka mereka perlu dilengkapi dengan kemahiran untuk menguruskan tekanan yang mereka hadapi. Harapnya dengan menguruskan tekanan yang mereka hadapi dengan lebih baik, mereka akan dapat keluar daripada kitaran keganasan tersebut, seterusnya memulihkan semula fungsi keluarga dan semoga keluarga tersebut dapat berperanan dengan baik, memberi sumbangan kepada masyarakat dan seterusnya menyumbang kepada pembangunan negara, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Komuniti yang cemerlang bermula daripada keluarga yang bahagia. Sudah pasti ini aspirasi daripada pihak kementerian, apa yang boleh dirumuskan dalam kita merencana gerak kerja dan juga aspirasi daripada pihak kementerian. Yang berhormat. Ya, terima kasih Ismail, terima kasih Datuk Dr. Sahini. Apabila kita menyebut tentang peranan dan tugas kita, sebenarnya semua kita ada peranan dan tugas. Lelaki dan wanita sebenarnya saling memerlukan
dilakukan dan masing-masing ada peranan dan tugas yang berbeza. Kita di kementerian telah melakukan pelbagai usaha bagaimana untuk membantu isu-isu yang berkaitan dengan keganasan untuk kita hentikan. Sebab itu kita adakan kempen hentikan keganasan terhadap wanita dan kebetulan pula bulan ini bulan keluarga Malaysia dan kita pula memenuhi hasrat daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk kita meletakkan Malaysia sebagai satu keluarga besar. Jadi saya mengharapkan semua anggota masyarakat supaya cakna apabila kita mendapat makluman tentang isu-isu berkaitan dengan keganasan dan sebagainya, terus kepada talian sekiranya ada makluman, sama ada talian kasih ataupun talian family care yang kita sediakan, iaitu melalui talian LPPKN kita 1-800-820-300. Ini talian khas untuk isu-isu berkaitan dengan keganasan, kekeluargaan dan sebagainya. Begitu juga kita menyediakan kursus-kursus dan sebagainya yang boleh untuk meningkatkan kepahaman, kesedaran. Kita ada pelbagai modul yang disediakan. Bagaimana untuk memberi kesedaran kepada keluarga. Dan paling penting, kita sebagai seorang Islam nak kembali kepada Al-Quran. Sebab kita dengar pada maksud hadis Nabi SAW, sesiapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Kalau kita nak keluarga kita menjadi baik, kita dulu kena jadi baik. Kalau kita nak anak-anak menyayangi kita, kita kena menyayangi keluarga. Jadi sebab itulah kita sebenarnya menentukan corak masa depan keluarga kita, dan sebenarnya pembentukan masyarakat yang baik bermula daripada keluarga yang baik, dan keluarga yang berbaik bermula daripada individu yang baik. Jadi kita harapkan insya-Allah masyarakat Malaysia adalah masyarakat yang harmoni, masyarakat yang berkasih sayang, masyarakat yang menjauhi segala bentuk keganasan, dan sekiranya kita melihat mana-mana keganasan di klinik kita, sila kita menjadi ejen yang melaporkan pada pihak yang InsyaAllah, Masya-Allah. Sama-sama kita sokong skuad wajah menyokong sambutan Bulan Keluarga Malaysia dan juga kempen hentikan keganasan terhadap wanita. Terima kasih Yang Berhormat Datuk, terima kasih Yang Berbagi Datuk Dr. Husaini, dan bersama dengan kami terima kasih juga pada pihak Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, juga pihak Papisma kerana berkongsikan naratif tentang menghentikan keganasan terhadap wanita. Untuk menutup bicara nanti pada malam ini, saya suka untuk mengungkapkan seorang pandangan daripada seorang ahli falsafah yang menyatakan bahawasanya